Nama dia Aksan. Takut bapak saya marah. Saya tahu bukan silap awak. Awak salah terbaca ke tak apa, mak. Saya minta maaf. Saya pergi ke Gaza. Saya dalam 3 minggu, 3,5 minggu ke 4 minggu lepas saya balik. Saya rasa hampir dah nak masuk 2 minggu. Dan 2 minggu ke seminggu, tak ingat lah. Saya rasa seminggu, lebih kurang macam tu. Saya rasa saya sampai Khamis sebelum Maharaja Lawak minggu lepas. Ya, betul, seminggu. Tak lama, tapi rasa macam lama. Saya sebenarnya macam awak juga, ramai daripada awak yang kita sebelum ni saya adalah pejuang bermusim dipanggil. Pejuang bermusim ni bila kena bom baru berjuang. Kan, Allahu Akbar. Kan, pasal negara kena. Tapi lah habis, senyap. Kita continue our life. Macam dahulu kala, before this, because the problem in Palestine, masalah di Palestine ni sudah bermula daripada tahun 1948. Zionis nak kita percaya yang perkara ni dah berlaku berabad lamanya, tapi tidak. Masalah ni hanya bermula pada tahun 1948 apabila British yang pada ketika itu menjajah Palestine, memberikan tanah kepada orang-orang Israel, memberikan tanah kepada orang Yahudi daripada Europe, oleh kerana mereka rasa amat bersalah. Orang-orang Eropah ni rasa macam Allah, orang-orang Yahudi ni telah ditindas dan telah dipersecute oleh orang-orang Germany pada ketika itu. Jadi mereka kata, mari kita bagi mereka tanah di Palestin. Kebetulan pula British memang pada ketika itu menjajah tanah Palestin. Dan tapi selain daripada memulangkan balik tanah Palestin tu kepada orang rakyat Palestin, dia telah memberi separuh daripada tanah tu kepada orang-orang Yahudi daripada Eropah yang mempunyai fahaman Zionis. Okey, kita cakap simple. Macam mana saya get interested? Ramai yang soalan macam awak ni kan artis kan, awak ada macam-macam hal lah, ada apalah, ada photoshoot lah, apa kan. Ada apa, bila muka saya tak adalah photoshoot sangat kan. Kan, tapi maknanya adalah kerja, ya. Jadi photoshoot kan. Jadi saya terkesan pada awal tahun ini, dan this is where I believe that Allah Subhanahu Wa Taala works in mysterious ways. Cara dia mendekatkan saya kepada agama saya, cara dia mendekatkan saya dengan isu Palestin ni sangat pelik. Ia bermula dengan saya memasuki satu business class. Okey, saya adalah seorang peniaga, jadi saya kata macam mana nak memajukan perniagaan saya kena tahu apa yang lagi perlu melengkapkan diri saya sebagai seorang ahli perniagaan. Saya enter a business class in the beginning of the year. Okey, business class ni mahal, bukan murah. So bayar tu memang betul-betul tak masuk dalam kelas bisnes, nak belajar pasal bisnes. Tapi di dalam kelas ni, apa yang berlaku ialah saya duduk kat sebelah seorang hamba Allah ni. Okay, one of the things that we had to do was to write down what is your problem. My problem is I work too much. I don't have enough free time. Tak cukup masa untuk luang dengan isteri, dengan anak, untuk buat apa-apa benda yang lain. Tak cukup. I don't have enough time. Saya tengok kertas dia macam ni. Saya tengok kertas dia tulis apa? I have too much time. Dia terlalu banyak masa. Tengok muka dia macam, lu ni apa hal ni kan? Asal dia datang kat sini? Dia kata sebenarnya, dia kata no, actually I datang sini bukan nak jadi kaya, pasal I dah banyak duit. Dia kata okey, belagak. Cakap belagak betul Muhammad ni. Dia macam datang, kita yang tengah kanting nak cuba memajukan perniagaan kita, dia dah kaya. Dia datang kelas tu.
Saya cakap, jadi apa masalah kau ni? Dia cakap, my problem is this. Dia kata, because how I make money is from investment. Dia kata, jadi duit dia semua daripada investment. Daripada investment tu mendatangkan hasil pada dia, dan dia jadi jutawan pada umur yang sangat muda, 33 tahun macam tu, dia dah jutawan dah. And then, tapi yang masalah dia adalah mak mertua dia kata. Mak mertua dia datang cakap kat bini dia, laki kau ni tak kerja ke? Memanglah dia tak kerja, dia invest je. So dia memang duduk rumah. Mak mertua dia marah pasal tak keluar rumah, kan? Walaupun husband dia ada duit, dah bagi rumah, dah bagi apa semua, tapi tak keluar rumah, tak pergi kerja. Jadi untuk menyedapkan hati mak mertua dia, dia pergi beli satu kilang. Jadi dia datang kelas ni pasal saya ada kilang, saya tak tahu nak buat apa dengan kilang ni. Okay, so we became friends daripada perjumpaan itu. Pasal what we had to do is we sign a contract. Kertas yang saya cakap, saya berjanji di dalam masa setahun saya akan ada lebih masa. Dia berjanji dalam masa setahun, masa dia tak banyak sangat untuk free time. So jadi saya bagi saya punya perjanjian saya kat dia witness, dan saya witness perjanjian dia. Jadi apa yang berlaku yang tanpa kita sedari, we became friends. Jadi kawan yang bukan nak cakap kita jumpa tiap-tiap hari ke, tak ada. Kita macam sekali-sekala, bro, apa khabar? Jom kita borak kejap, kita berjumpa, kan? Satu hari dia call saya, dia cakap dia pergi Portugal. Dia pergi Portugal dengan family dia, holiday. Jadi dia tengah holiday dekat Portugal. Sebelum dia holiday kat Portugal, saya ada satu plan untuk satu business. Saya call dia nak bincang, pasal kita ada mastermind group. Mastermind group ni is a group of us talk about our business with each other. So bila saya call dia datang office saya, dia duduk, dia borak dengan saya pasal dia baru balik daripada Gaza. Dia kata he went there with a mission to build a mosque, untuk bina masjid dekat Gaza. Jadi masa dia bina masjid tu, dia kata it's first time dia masuk Gaza, and dia cerita kat saya macam budak-budak baru pergi Disneyland, kan? Bro, macam dia cerita, you okay? Dia kata okay. Tapi dia kata it's the most peaceful place. Dia kata tempat yang paling aman, dan dia dah pergi naik haji, dia dah pergi, tapi dia kata ini tempat yang paling aman yang dia pernah sampai. Dia kata, saya pun macam, ya ke, kan? Kita skeptical, normal Malaysian, always think the worst first. Kan? Betul ke ni, kan? And then dia cakap lagi, and the people there, dia kata, Masya Allah, you have to meet the people there. You know, they're so kind. Dia kata kind, they always smile, mana-mana jumpa orang semua senyum. You know, the kids are everywhere, always say hello to you, peramah. Dan dia cakap, you are talking about the whole city is like this, ataupun orang-orang yang jumpa. He said he went everywhere is the same, you know. And he felt going to Gaza like he went back home. I went back to a place where everybody greet me like I am from there, daripada sana. Saya ni datang daripada Gaza, dia kata. Dia punya tergerak dan tersentuh dan terkesannya dengan apa yang dia alami dekat Gaza tu. Dia berpeluang berjumpa dengan Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Gaza. Dia tanya Ismail Haniyeh, "Sir, when I finish all my dealings in Malaysia, bila saya dah habis kerja-kerja saya di Malaysia, saya berkeinginan untuk berpindah ke Gaza." Dia kata, apakah prosedurnya? Dia kata ni. Ismail Haniyeh cakap kat dia kata, "Sir, you are a Muslim. This is your home. This is your land. There is not, you don't need to do any
special papers nak mencari kerakyatan ke apa, dia tak cakap lah dalam bahasa Melayu macam tu kan. Tapi dia kata you don't need anything, you just come here and stay here because this is your land, we are just taking care of this land for you. And bila dia cakap macam tu, itu yang pada saya pun tiba-tiba macam Masya Allah kan, they are taking care of this land for us. Dia menjaga orang-orang Palestin di sana, selain daripada cuba menghidupkan untuk menentang Israel, membangkitkan ekonomi negara mereka, mereka juga adalah penjaga wakaf tanah orang-orang Islam. So masa saya berjumpa dengan Dr. Hafizi, at one point Dr. Hafizi pengurusi Besar Syarif, dia cakap kat saya, dia pernah cakap kat saya, kita sebenarnya berhutang dengan orang Palestin ni, dia kata kan, apa yang kita bagi kat dia orang ni bukan derma, dia kata, it's not derma, we owe them, we are paying them for all the years that they have to go through taking care of Palestine for us. Now bila saya borak dengan kawan saya ni, kawan saya dia ni kaya tapi tak betul sikit kepala dia kan. So dia macam okay, dia punya excited tu kan, dia macam, kita pun macam okay, kau ni excited no tu kan. So dia macam okay bro macam tu. So lepas jumpa tu saya dah saya malam tu macam terfikir about Palestine. Kata ada ke tempat yang macam ni kan. It's like macam kita dah biasa duduk Malaysia kan, kadang-kadang kita senyum kat orang kan, orang tak senyum kat kita. Kadang-kadang kita senyum kat orang kan, orang cakap kita macam-macam kan. Kadang-kadang kita tak senyum, orang cakap kita macam-macam. Biasa kat Malaysia. This is Malaysia kan. Susah macam orang nak jumpa saya kan. Dia orang jumpa, kalau nak jumpa artis, saya tahu perangai orang nak jumpa artis. Jadi tak payah nak buat. Lepas ni saya akan ceritakan macam mana you akan buat. You akan datang dekat dengan artis kan, lepas tu you macam pandang kiri kanan dulu, tengok ada orang tengok ke tak kan. Lepas tu, bang, adik saya suka abang. Adik, mak, akak, tu semua saya dah dengar. Ada pakcik tua ni bawa kamera, anak saya suka awak. Tapi ambil gambar dia kan, nak tunjuk anak kata. Apa, cakap je nak ambil gambar, saya terima. Tak ada masalah, cakap je kan. Kita ni masa kita shy, kita takut, kita tak mau dimalukan. Di sana masa saya pergi ke sana, okey, sekejap cerita macam mana saya sampai ke sana. Okey, cerita ni pun menarik juga. Saya tengah buat preparation ataupun persiapan untuk Maharaja Lawak Mega kan. Kita orang tengah buat persiapan, and then kawan saya ni call, bro, I'm in Portugal bro. Elok lah, engkau belagak lagi ke aku. Aku kena kerja, kau dah holiday kan. Dia cakap, I'm in Portugal bro with my family. Dia kata, Masya Allah, I plan one day to go to Gaza. Dia kata again. I said, good. InsyaAllah lah, satu hari kalau ada rezeki, saya cakap saya pun nak pergi tengok. Pasal dah terbakar dengan dia punya promosi ni kan. Promosi akhir tahun, datanglah ke Gaza kan. Kita pun macam, yes. And then what happened is awal Muharram, first day of awal Muharram, where the war started. So masa tu Israel membedil Gaza non-stop. Dia start bedil. Diorang membedil setiap 4 minit di Gaza tu. Gaza kena bedil, kena bom daripada drones. Drones ni adalah permainan orang Israel baru yang dia dapat daripada Amerika Syarikat. Drones ni kapal terbang yang tidak ada pilot, dia terbangkan sendiri. Yang handle ni adalah seorang soldier di Tel Aviv, macam tengok TV main PS3 macam tu. Itu dia, skill dia sebenarnya adalah. Dan skill orang sini, dia pasal dia tengok tu macam dia tengok game, betul tak? Dia macam main game. Bila you berperang macam tu, perasaan ni tak ada.
You tembak orang, you tembak roket, orang kena bangunan, macam game. You rasa benda tu. So cara bermain perperangan Yahudi adalah the most coward style. Paling, apa perkataan coward dalam bahasa Malaysia? Pengecut. Kan? Pengecut ni kita tak ada cara lain untuk cakap. Kita kena cakap pengecut. Pengecut tak boleh. Dia satu cara je. Bunyi dia semua kena keluar dengan pengecut. And Israel adalah pengecut. Dia attack. Bayangkan, dia orang attack pakai F-16. Kan? F-16 ni dengan bangganya attack Gaza. Bukannya ada kapten bala yang kejar dia orang. Bukannya Gaza atau Palestin ada dia orang punya Air Force. They don't have an Air Force. Kan? Beria-ria pakai F-16, tembak bom habis semua. Kan? Tembak apa tuan-tuan dan perempuan? Apa yang dia tembak? Masa saya pergi sana, saya tengok apa yang dia tembak. Dia tembak rumah orang. First house we went to is rumah Al-Dalu. Keluarga 14 orang syahid. 4 di antaranya adalah budak-budak kecil. Dan okey, kita tengok hancur. It's like building ni hancur. Tak ada dalam sekelip mata. Pasal bom yang dijatuhkan oleh Israel, setiap misal dia berat dia 2000 kilogram. Okey, 2000 kilogram. Dia buat satu perbandingan pasal marah ni, orang Israel marah pasal Al-Qassam tembak roket masuk ke dalam Israel. Mula-mula sekali roket-roket Al-Qassam ataupun Mujahidin bagi Gaza dibuat dengan tangan sendiri. Okey, menggunakan engineer Palestin. Roket mereka bernilai $100 untuk buat. Dan range dia 5 to 8 kilometers. Jadi 5 ke 8 kilometer. Kalau dia tembak roket 8 kilometer, jatuh. 8 kilometer tu tak ada apa-apa dekat situ. Kalau dia tembak dari Gaza, kan, dia boleh tembak askar yang ada dekat border tu boleh, tapi tak sampai ke mana-mana bandar Israel. Whereas Israel akan lalu dengan kapal terbang F-16 dia. Gaza tu besar dia adalah 40 km, 40 km by 7. Kan, macam bandar Seremban lebih kurang. Dia sekali lalu je, dia akan tiba pusing lagi sekali satu round, zoom, tu balik Tel Aviv. Tak ada siapa yang menghalang, tak ada orang boleh stop. Dia macam apa tau? Fun fair Gaza. Gaza tu adalah fun fair Israel. Dia orang kan, kita pergi fun fair kan, kita ambil pistol tembak, orang tak boleh tembak balik. It's safe, completely safe for them. Now this is what is happening there. Apa yang ditarget? Kalau kita orang yang berfikir, kita fikirkan, kita tengok. Pasal peperangan sepatutnya di antara tentera dengan tentera, betul? Betul? Tolong cakap betul? Okey. Lain kalau ada pahaman yang lain tu nanti kita bincang belakang, okey? Kat parking lot. Okey. Tentera dengan tentera. Maknanya kau marah dengan tentera aku balaskan balik. Tapi apa yang dia tembak adalah, mula-mula sekali kita pergi rumah orang, kedai tempat orang berniaga. Dia tembak stadium bola orang-orang cacat. Okay, stadium, dia orang telah build satu stadium khas untuk orang-orang disable, tapi juga digunakan untuk orang beriadah bermain bola. Ditembak dengan 12 bom yang 2000 kilo dan hancur stadium tu. Saya ada postkan kat Facebook saya. Dia tembak hospital. Dia tembak, saya rasa 16 hospital dengan klinik terkena. Dia orang tembak sekolah. Di akhir peperangan 8 hari tu, 20,000 rakyat kanak-kanak Gaza tidak ada sekolah. 20,000. So lagi apa dia tembak? Dia tembak bangunan-bangunan kerajaan, polis, bangunan polis satu, bangunan polis tu collapse.
bangunan menyambut foreign dignitaries. Kalau macam siapa-siapa Presiden Morsi ke datang ke sana, bangunan yang menyambut tetamu tu ditembak. Now, bila you tengok kan, kalau kita ni, kita main jigsaw puzzle, kita letak semua benda ni, apa yang dia nak buat? Apa yang you rasa dia nak buat? Why? Pasal sepatutnya you tembak enemy you, but you tak tembak enemy you. You tembak budak-budak, you tembak sekolah, you tembak hospital, you tembak tempat orang Palestin beriadah, you tembak. Ini adalah kerana satu aja. They want all the Palestinians to leave. They want the Palestinians to be afraid. Kalau kita ambil diri kita, yang kita ni sangat comfortable dengan macam-macam kan, itu pun kita complain, tak cukup ni, tak cukup tu kan, alamak iPhone 5 aku nak juga kan. We have so much kan. Orang suruh boycott, kita suruh, this is the simplest form nak check diri kita. Kita suruh boycott McDonald's. Prosperity burger tu kan, burger lain aku tak apa sangat, tapi dia keluar prosperity tu macam tak boleh bro, tak boleh. Coca-Cola, kita boycott Coca-Cola. Bro, aku dah kecil minum Coca-Cola tu. Masih check dulu brand dia. Kita ada sangat banyak choice. Orang-orang Palestin tak ada choice. They have no choice. And dah lah tak ada choice, tempat-tempat yang ada dibom. Diorang nak orang rakyat Palestin ni hidup dalam sengsara. Dia tak nak you have any hope of any future. Apa yang saya perasan bila saya sampai ke sana, budak-budak ni, saya spend a lot of time with kids, dengan budak-budak kindergarten. Budak-budak ni nak jadi apa dah besar ni, saya fikir. Apa yang dia akan jadi kan? Diorang tak ada tenaga nasional kan. Dah besar, I can try and find a job in tenaga nasional. Diorang tak ada. Ialah big corporations yang boleh future diorang, okay, nak pergi big corporation. Tak ada. They have nothing like that. Diorang ada peniaga kecil-kecil sini, peniaga kecil-kecilan sini, dan perniagaan diorang semua bergantung dengan Israel. They all have to deal with Israel under the Oslo Accord. Diorang tak boleh membeli daripada negara lain kerana diorang dikira masih dalam Israel. So barang-barang yang diorang kena beli, macam minuman, makanan yang diorang tak ada, yang kilang-kilangnya tak ada di dalam Gaza, yang diorang kena beli, mesti beli daripada Israel. Saya diberitahu oleh sahabat saya, ketua NGO di sana, satu tong minyak gas yang kita buat untuk masakan, tong gas tu, kalau di Egypt you can get it for about 16 ringgit, dia kata 16 ringgit satu tong. Tapi beli daripada Israel, dia charge $160. So you nak meniaga apa? Kalau you orang meniaga, apa you nak meniaga? Kalau you nak meniaga mi goreng ke, you nak meniaga apa lah, bukan maksud saya orang Palestin makan mi goreng, okay? Tapi kalau you nak meniaga, there is no way for you to meniaga. They want Gaza is a huge concentration camp. That's what it is. Tapi kalau kita sekarang ni perasaannya apa bila I dengar it feels like a concentration camp? What do you feel about Gaza? What do you think the people are like there? Depressed, stress, kan? Macam have no will to live. Is exactly the opposite. Everybody there is full of life. Everybody there is full of hope. They trust one thing saja.
They trust dalam hidup diorang ada dua benda yang diorang akan dapat. Diorang akan lawan Israel sampai habis, dia kata. Dan dua benda yang dijanjikan, victory or syahid. Victory, kalau diorang lawan and diorang menang, diorang menang tanah mereka balik. Dan kalau diorang lawan, diorang kalah, diorang dapat syahid. Hidup diorang is, I've never seen people so close to Allah SWT. Bukan maksud dia diorang duduk dalam masjid setiap hari, diorang berzikir setiap hari, tak. Tapi ada nampak buat tasbih mana-mana. So masa-masa tengah relax dia, borak, berhenti borak, kejap, zikir. Kan? Qasam pun sama. Saya berpeluang untuk berjumpa dengan Brigade Mujahidin Al-Qassam, duduk dengan diorang satu malam. Pun sama orang-orangnya. Kita tengok Al-Qassam ni macam dengan machine gun. Orang kata teroris. Orang US cakap teroris, United Nations cakap they are terrorists. My personal experience of the Mujahideen, they are not terrorists. They are far from terrorists. They are just people who are fighting for what is rightly theirs. They are the resistance. They are the resistance. Kalau orang di Europe boleh ada resistance, apasal dekat Gaza tu resistance dia panggil teroris? Betul tak? So di sini di Al-Qassam ni yang dia orang takut pasal Al-Qassam one of the most fierce fighters. Dia orang lawan sampai habisnya. Memang tak ada sedikit nyawa dia kena tembak. Kalau dia bangun balik sampai habis, because dia nak lawan sampai habis. Kan? Qassam punya style, dia orang lawan sampai habis. So dia orang ditakuti oleh Israel. Bila berjumpa dengan Qassam, so Qassam buka muka, buka topeng dia orang, muka macam budak AF semua. Cuma dia tak cakap, "Hai, saya Izzuddin." Dia tak cakap macam tu lah. Tapi mukanya macam seri, kan? Macam handsome budak ni, kalau jadi model pun boleh, kan? Tapi Qassam, kan? And diorang every night before diorang start, diorang zikir dulu, diorang baca surah, semua kena baca. And then after diorang dah baca Quran, baru diorang start ribat, menjaga border. Kita orang berpeluang ikut diorang menjaga border satu malam. Itu adalah experience saya yang paling menakutkan dalam dunia yang pernah saya pasal malam tu kita nak interview Komandan Al-Qassam. Dan masa tu saya pergi dengan tim saya. Kita naik satu van, kan. So naik van ni kita nak pergi Qassam ni. Dah excited ni, kan. Saya tu okey. Kau okey ke? Kau okey? Oh yes, okey bang, saya okey. Kan yang belakang semua okey bang, okey. Sekali driver tu dia stop kereta. Okey. Sahabat-sahabat, dia kata, tolong pasang niat sekarang. Okey. Nawaitu saja aku masuk ke ribat ni kerana Allah Ta'ala, dan aku redha apa yang berlaku pada diriku dalam tempat ini, kan. So just pasang niat, kata apa yang kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Oh, senyap semua dah kita. Pasang niat, kan. Okey, pasang niat, muka cuak, secuak-cuaknya semua. Okey, itu tak apa lagi. Kita masuk jalan ni, masuk lorong ni, gelap. Mula nampak 2 orang Al-Qassam. Masuk lagi dalam, nampak lagi 2 orang. Masuk lagi, nampak lagi 3, 4 orang. Semua dari belakang bangunan keluar. Macam movie, saya cakap betul. Saya selalu tengok movie ni. Akhirnya orang ni mati. Yang mati saya. Movie ni selalu tengok, kan. Aduh, Masya Allah. Okey, kita sampai sana, dan stop borak dengan komandannya. Komandan dia kata, tak apa, ada benda yang kita orang boleh shoot, ada benda kita tak boleh shoot. Dia tak bagi tunjuk muka di kamera. Cuma komandan dia saja. Komandan dia tak pakai topeng. Pasal apa? Untuk membakar semangat, untuk memberitahu aku berani. Memang ada komandan. Pasal komandan ni, pasal dia tak pakai topeng, dah 2 kali Israel cuba membunuh dia, assassinate dia 2 kali.
komandan ni, borak dengan komandan ni. So komandan bercerita lah, inilah Al-Qassam, kami menjaga kat sini tiap malam. And then dia rotation system. So yang siangnya, yang Al-Qassam ni semua kerja doktor, kerja engineer. So sebab tu dia orang tak boleh reveal siapa dia orang. Pasal kalau dia orang tahu, dia orang pun jadi target oleh Israel. So Israel punya permainan yang paling kotor adalah membunuh, secara assassination. Dia orang ada pernah bunuh salah satu pembikin roket Al-Qassam hanya dengan menggunakan handphone dia saja. Dia orang ada teknologi di mana dia orang dah trace nombor telefon komandan tu. Komandan tu switch on phone, make a call, roket daripada drone tembak. And bila dia orang dapat dia orang nampak footage ke apa, saya tak tahu, dia cerita kat saya, roket tu pergi ke handphone dia macam ni, dah habis, hancur muka dia sendiri. So you bayangkan sebuah negara yang mempunyai teknologi untuk bunuh orang pakai kapal terbang yang tak ada pilot, drone, tembak orang secara pinpoint yang pakai handphone, kan? Tapi dia orang cakap yang mati budak-budak sekolah ni semua collateral damage, bom sasar, bom. You must expect collateral damage. Kalau kau boleh pinpoint bunuh orang seorang, apa kau cerita kat aku kau bunuh budak-budak kecil ni semua, kan? Kau target sekolah apa, kau punya bom tu apa, kan? Kau target stadium orang cacat, kau target hospital. Saya tanya orang Hamas, ada ke claim yang diklaim oleh Israel yang Qassam mempunyai tempat perlindungan di hospital, di sekolah? Saya kata tak. Kerja kita protect the public, bukan untuk membahayakan public. So diorang tak letak diri diorang ataupun ada apa-apa tempat macam tu di kawasan tu supaya orang-orang awam tidak dicederakan. Okay. Dia banyak benda yang buat saya terkesan dengan Palestin. Saya tak habis cerita pasal komandan tu lagi. Komandan tu dia kata, mari kita pergi satu tempat, kita boleh tengok Israel. Dia kata, oh ya, suka sangat, kan? Dia kata okey. Dan kita pun okey, jom. Nah, kita semua nak pergi ke van lah, kan? Oh no, wait, you come with me. Apa dia? Dia cakap, you come with me, my car. Apa dia? I already saw the video on the YouTube, the car already, it's okay, come. Okay, saya masuk juga kereta komandan Qassam ni, yang dah 2 kali Israel cuba bunuh dia. Tapi saya cakap, saya berani. Saya cakap, kalau saya mati malam ni, saya takkan mati seorang. Saya panggil cameraman saya masuk, sebagai soundman saya masuk, dan saya panggil translator tu, 3 orang, 4 orang, kita mati sama-sama. So saya ni pemurah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita syahid sama-sama, kan? Tak cuak kan? Memang cuak. Dan kereta dia pula special sebenarnya. Kereta dia special. Kita kan, macam kereta saya pun, saya anggap kereta saya ni special lah. Pasal kereta saya boleh tekan remote, pintu boleh tutup. Special kan? Special. Kereta dia lagi special. Tapi rupa dia macam kereta tahun 1970-an je, kan? Dia bawa kita ke tempat-tempat di mana mujahidin. Saya berjumpa dengan mujahidin yang umurnya dah 60 tahun, tua-tua semua, macam ni dah, macam ni, tapi masih berjaga. Dia orang memburu syahid tu, tuan-tuan dan puan. Dia orang tak kira umur, as long as they can carry a gun and protect the borders, because at any point in time, if Israel enter, they are there to protect you. Orang yang menjaga kita, yang mengiringi kita,
pada anytime if ada peperangan berlaku atau sesuatu berlaku, mereka akan berdiri di depan kita. Kita tanya, betul ke Profesor? Saya tanya Profesor Halizi. Ya, Flip, kata, memang betul. Orang ni perangai dia macam tu. Pada dia orang, nyawa you lagi mahal daripada nyawa dia. So you datang nak membantu dia dan membantu orang-orang dia. You seorang boleh membantu ramai orang. Dia tak boleh buat apa. Nyawa dia hanya untuk Allah Ta'ala. Dan kalau dia boleh selamatkan you, dia akan selamatkan you. So dia kata, tak ada formal orang akan. Kita masuk Gaza, tak ada orang jaga. Tapi NGO yang ada dengan kita, apa-apa berlaku, dia akan protect kita. Itu yang berlaku dengan kawan saya yang dapat join Brigade Al-Qassam masa perang. Dia daripada Portugal.